Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama, diri saya sendiri, Wan Amiratul Jasmine binti Wan Jamil dari kelas DSI 1A. Yang kedua, Muhammad Syami Ifat bin Abdul Rahim dari kelas DSI 1B. Yang ketiga, Nurul Kamarina binti Khair Rushidi dari kelas DSI 1A. Yang keempat, Muhammad Fizuddin bin Kamarudin dari kelas DSI 1A. Yang kelima, Muhammad Sufi Solihin bin Mustaza dari kelas DSI 1B. Yang terakhir sekali, ahli kumpulan kami iaitu Nur Aina Sufiah binti Darus dari kelas DSI 1A. Saya akan membentangkan tajuk yang pertama iaitu pengenalan dasar pertanian negara. Dasar pertanian ini dilancarkan oleh Timbalan Perdana Menteri yakni Datuk Musa Hitam. Dasar pertanian pertama dikenakan pada tahun 1948 hingga 1991, yang mana digumbal untuk menjadi panduan kepada kerajaan dan sektor swasta dalam membangunkan sektor pertanian. Hal ini demikian kerana dapat membantu kerajaan dan sektor swasta dalam menggiatkan lagi sektor pertanian yang meliputi sektor kecil, tanaman, perikanan, ternakan, perhutanan dan seterusnya ekonomi negara secara keseluruhannya. Dasar pertanian negara yang kedua dikenakan pada tahun 1992 hingga 1997, yang mana diperkenalkan untuk memberi penekanan-penekanan seperti meningkatkan produktiviti, kecekapan dan persaingan dan seterusnya meningkatkan keluasan tanaman kelapa sawit yakni tanaman ladang. Dasar pertanian negara ketiga pada tahun 1998 hingga 2010, yang mana untuk memaksimalkan pendapatan melalui penggunaan sumber secara optimal dalam sektor ini, yang mana meliputi usaha memaksimalkan sumbangan sektor pertanian kepada keluaran dalam negara kasar, pendapatan ekspor serta pendapatan petani, peternak dan nelayan. Sekian dari saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan saya, saudari Wan Amiratul Jasmine binti Wan Jamri, kerana telah menerangkan mengenai pengenalan dasar pertanian negara. Seterusnya, saya Muhammad Syami Ifat bin Abdul Rahim akan menerangkan objektif dasar pertanian negara yang pertama. Dasar pertanian negara yang pertama bertujuan untuk memaksimumkan pendapatan pengusaha atau pekebun kecil melalui peningkatan daya pengeluaran, iaitu untuk mengurangkan kadar kemiskinan, seterusnya meningkatkan kualiti hidup keluarga. Objektif dasar pertanian yang kedua untuk memajukan dan meningkatkan hasil dan mutu komoditi, berpotensi ekspor dan bahan gantian import serta komoditi terpilih untuk sektor makanan dan perindustrian. Seterusnya, objektif dasar pertanian yang ketiga pada tahun 1998 hingga 2010 bertujuan untuk meningkatkan sekuriti makanan atau dipanggil food security. Ia dikatakan demikian kerana untuk menjamin kebekalan makanan berterusan. Seterusnya, bertujuan untuk meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor pertanian. Seterusnya, mengukuhkan pertalian dengan sektor-sektor lain. Seterusnya, mewujudkan sumber pertumbuhan yang baru untuk sektor pertanian. Dan di samping itu bertujuan untuk memelihara dan menggunakan sumber-sumber asli secara mampan. Di samping itu, gabungan sistem bersepadu melalui saintifik sektor, tanaman, ternakan, perhutanan, perikanan dan integrasi perhutanan dan perikanan dengan pelancongan atau dipanggil agrotourism. Dan terakhir sekali, integrasi perhutanan dan pertanian iaitu agroforestry, serta meningkatkan sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nurul Kamarina binti Muhammad Khair Rushidi daripada DSI 1A. Saya akan membentangkan tentang matlamat dasar pertanian negara. Dasar pertanian negara digubal untuk membangunkan perkhidmatan pertanian sehingga tahun 1991 dengan matlamat untuk mempergiatkan semula sumbangan sektor pertanian kepada pembangunan ekonomi negara. Matlamat ini untuk mengusahakan kembali bidang pertanian kerana sektor pertanian mampu memberikan hasil yang banyak terhadap negara sekaligus dapat memajukan negara kita sendiri.
Selain itu, memaksimumkan pendapatan daripada pertanian melalui penggunaan sumber negara dengan cekap. Perkara ini kerana apabila sumber pertanian meningkat, para petani boleh menggunakan dengan lebih banyak sumber negara ke arah yang lebih baik untuk memajukan sektor pertanian dalam negara kita sendiri. Yang ketiga, mengembangkan aktiviti pemprosesan. Seperti mana yang kita ketahui, sektor pertanian amat penting untuk sesebuah negara. Kerana itu, aktiviti pemprosesan amat penting bagi mencapai matlamat dasar pertanian negara. Setiap aktiviti memerlukan proses, sama juga untuk sektor pertanian ini. Aktiviti ini harus dikembangkan supaya masyarakat tidak hidup dalam zaman kuno. Antara aktiviti yang dinyatakan adalah seperti pemprosesan kelapa sawit, padi, getah dan lain-lain lagi. Yang keempat, memperkukuhkan pemasaran kepelbagaian produk. Hal ini demikian kerana apabila sektor pertanian semakin mengembang dengan jaya, kita perlu memperkukuhkan lagi pemasaran produk kita dengan menghasilkan pelbagai produk untuk dibagi kepada luar negara. Akhir sekali, meningkatkan pendapatan pekebun kecil dan petani dan nelayan. Masyarakat di luar bandar tidak mempunyai pendapatan yang banyak untuk menanggung bilangan ahli, keluarga dan ramai. Oleh itu, kita perlu menjayakan sektor pertanian ini agar ekonomi masyarakat terjamin supaya tiada masyarakat yang hidup dalam kesusahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Kamarina. Seterusnya saya Muhammad Hafizuddin bin Haji Kamaruddin akan menerangkan tentang peranan dasar pertanian negara. Yang pertama, mempercepatkan transformasi pertanian sektor moden. Dengan adanya sektor moden, kerja-kerja pertanian dapat membantu mengurangkan beban serta menjimatkan masa dalam proses pertanian. Yang kedua, membangunkan industri tanaman, makanan dan bunga-bunguan. Contohnya, tanaman makanan menghasilkan sayur-sayuran, nasi dan sebagainya, manakala bunga-bunguan mengeluarkan suasana flora dan fauna di dalam negara kita. Yang ketiga, memberi khidmat, perundingan dan sokongan teknikal. Contohnya, kita rakyat atau sebagai masyarakat haruslah menjaga makanan dan alam sekitar supaya tidak rosak, mencemarkan suasana hasil tanaman dan alam sekitar. Yang keempat, melindungi industri pertanian negara. Melindungi industri pertanian negara amat penting dalam bagi memastikan kelangsungan jaminan makanan dan melindungi golongan nelayan, petani dan sektor pertanian. Yang kelima, bergiat dalam forum hubungan dua hala dalam kerjasama teknikal antarabangsa. Contohnya, China meningkatkan hubungan perdagangan dua hala dan bekerjasama dengan Malaysia dalam beberapa bidang, khususnya dalam bidang pertanian. Yang keenam, mempertingkatkan pembangunan sumber manusia. Dengan adanya pembangunan, kita mempertingkatkan sumber manusia, dasar pertanian negara dapat meningkatkan kewangan ekonomi negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sufi Solihin bin Mustazah akan membincangkan 5 strategi dan pelaksanaan. Strategi yang pertama ialah menyusun semula agensi pertanian. Pelaksanaannya pula pembukaan dan pembangunan tanah baru seperti Felda dan Fikrah. Strategi yang kedua pula ialah membuka lebih banyak kawasan tanah baru untuk pembangunan. Antara pelaksanaannya pula program pembangunan setempat, pembangunan tanah secara berkelompok. Strategi yang ketiga, memperkenalkan teknologi pertanian moden. Antara pelaksanaannya meningkat dan memanfaat kemudahan awam seperti jalan raya, pengangkutan awam, penggunaan jentera dan sistem pengerjaan moden. Strategi yang keempat pula ialah memajukan sektor pertanian mengikut perkembangan semasa. Antara pelaksanaannya pembangunan secara in situ bagi melaksana program penanaman semula, penyatuan tanah dan pemilihan tanah, projek pembangunan pertanian bersepadu IADP bagi membangun ekonomi pekebun-pekebun kecil melalui program penanaman semula. Bagi strategi yang terakhir ialah peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Antara pelaksanaannya ialah pelbagai aktiviti perkhidmatan sokongan pertanian yang meliputi pembangunan dan penyelidikan iaitu PNP, latihan, pemasaran dan penggalakan pemaju pertanian di kalangan peladang dan petani-petani, kredit pertanian dan pemasaran.
Aina Sofiah binti Darus dari DSI 1A ingin menerangkan topik saya iaitu keberhasilan dasar pertanian. Seperti mana yang kita ketahui, Felda menjalankan dan melaksanakan projek pembangunan tanah, seterusnya memajukan, memudahkan dan melaksanakan pembangunan, pengurusan dan perkhidmatan ekonomi, sosial, pertanian, penempatan, perindustrian dan komersial. Selain itu, Felda juga melaksanakan kegiatan yang dapat membantu memodernkan sektor pertanian di kawasan Felda. Seterusnya ialah FECRA. FECRA ditubuhkan pada 1 April 1966 oleh Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein bagi mengatasi masalah kemiskinan dan jurang pendapatan yang wujud dari masyarakat bandar dengan luar bandar. Objektif FECRA ialah meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat luar bandar. Seterus itu, memperbaiki tahap produktiviti melalui kecekapan dan teknologi pengurusan terkini dan memberi nilai pulangan yang tinggi ke atas projek-projek yang dibangunkan. Selain itu, terdapat juga fungsi FECRA adalah untuk menyatu, memulih dan memajukan tanah atas persetujuan atau permintaan kerajaan negeri, kehendak sendiri dan permintaan pemilik-pemilik tanah. Di samping itu, FECRA juga mengatur strategi adalah dengan merancang tanah orang asli, membangun kampung secara in situ, membangun tanah terbiar dan terdapat juga projek FECRA di seberang Perak dan projek penyusunan semula kampung. Akan tetapi, terdapat juga masalah iaitu kekurangan pekerja, harga tanaman yang tidak tetap dan kehilangan sumber pendapatan dan terdapat juga isu yang timbul iaitu pencemaran alam sekitar. Seterusnya ialah pertanian. Pertanian ialah sektor pertanian telah dikenal pasti sebagai salah satu bidang keberhasilan utama ekonomi iaitu National Key Economic Area iaitu NKEA di bawah program transformasi ekonomi Economic Transformation Program berkembang. Dalam masa yang sama juga, tumpuan akan turut diberikan kepada subsektor strategik dalam usaha menjamin bekalan makanan negara. Kesimpulannya, dasar pertanian negara adalah satu bentuk bidang yang mampu berkembang dengan pesat, bahkan boleh pergi lebih jauh. Memandangkan ianya semakin kerap diusahakan, Malaysia merupakan salah satu negara yang masih mempunyai tanah yang subur dan sangat sesuai untuk pertanian. Berikutan, Malaysia juga merupakan negara yang terletak di tengah-tengah khatulistiwa. Selain tanah yang subur, Malaysia juga tidak kerap berlaku bencana yang mengakibatkan kerosakan tanaman jika dibandingkan dengan negara-negara yang lain.